Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Sarawak komited untuk meningkatkan dan menambah baik skala pengeluaran makanan untuk pengkomersilan dan ekspor yang bukan sahaja meliputi tanaman pertanian dan ternakan tetapi juga sektor perikanan. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhadi Tun Datuk Abang Openg berkata, Sarawak mempunyai potensi untuk menjana pendapatan ekspor dalam industri aquakultur seiring dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. The PCDS 2030 has established tremendous importance on the potentials of aquaculture industry. With more than 1,000 kilometer long coastline and a huge inland water bodies covering an area of 150,000 hectares. Sarawak has the potential in aquaculture to generate export earnings. And moving forward, our immediate initiative is to develop commercial aquaculture through the establishments of aquaculture industrial zone. For this reason, I cannot overemphasize the need for Sarawak to be part of the regional network of information sharing on diseases in aquaculture to protect the state's aquaculture industry. Beliau berkata demikian melalui teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan ketika menyempurnakan the 11th Symposium on Diseases in ASEAN Aquaculture DAA11 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Selasa. Premier Sarawak menambah Kerajaan Sarawak dengan kerjasama agensi berkaitan menubuhkan Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC bagi kemudahan penyelidikan dalam pelbagai sektor termasuk sektor perikanan. The Sarawak Government, through the Sarawak Research and Development Council, SRDC, is collaborating with two internationally renowned infectious disease research center on setting up the Sarawak Infectious Diseases Center, SIDC, in Kota Semerahan. SIDC is a research facility to ensure that Sarawak has the capacity and the capability to respond to any outbreak, including in the fishery sector. Sementara itu, dalam sidang media selepas perasmian simposium DAA11 tersebut, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi memberitahu sektor perikanan adalah satu sektor yang disasarkan oleh pihak kementerian untuk dibangunkan dalam tempoh 10 tahun akan datang melalui Dasar Agro Makanan Negara 2.0. Ujarnya, pelbagai sudut termasuk sudut pengurusan pengawalan penyakit adalah merupakan sudut yang penting yang perlu diambil peduli oleh pemain-pemain industri dalam membangunkan industri ini. Dari kementerian kita mengalu-alukan kerjasama dengan pelbagai pemain industri dijadikan sebagai rakan strategik, apatah lagi pertubuhan antara bangsa dan FAO untuk mewujudkan suasana peternakan aquakultur negara kita, satu industri yang terkawal dari segi pengurusan dan pengelolaan penyakit. Di simposium ini penting berbagai dapatan akan dikongsikan oleh pakar-pakar dari dalam negara dan luar negara untuk diaplikasikan dalam industri aquakultur negara kita. Jadi sudut penyakit melalui simposium DAA sampai sini signifikan dan perlu untuk membangunkan industri perikanan keseluruhan.
Turut hadir Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Pemodenan Pertanian Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dan Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Pembangunan Wilayah Martin Ben. Laporan berikutnya. Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak MANRED merancang untuk menubuhkan sebuah Jabatan Perikanan Sarawak. Timbalan Premier Datuk Ahmad Awang Tengah Diasan berkata, pada masa kini Sarawak menghadapi kekangan untuk melaksanakan dasar bagi mentransformasikan sektor perikanan di negeri ini. Sehubungan itu, jelas beliau dengan adanya penurunan kuasa yang telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Jabatan Perikanan Laut Sarawak JPLS dan MANRED untuk melaksanakan urusan pelesenan perikanan laut dalam di Sarawak yang mengukuhkan lagi rancangan berkenaan. Dalam masa yang sama, ia dapat menggalakkan nelayan tempatan di Sarawak untuk terlibat dengan lebih luas dalam industri perikanan ini, seterusnya memacu pembangunannya ke arah menjadikan Sarawak sebagai hub pengeluar perikanan utama di rantau ini. Dengan ini kita berharap ianya akan memudahkan peningkatan dari segi pelibatan masyarakat kita. Ini tidak berarti bahawa kita tutup pintu terus untuk mereka bekerjasama dengan pihak yang daripada luar Sarawak. Ya, dibolehkan, tapi kita nak memberi keutamaan kepada orang-orang kita. Kita dalam membangunkan sektor ini, kita perlu kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Ini melibatkan sempadan laut antara negara-negara lain, soal keselamatan dan macam-macam. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Surat Empowerment Penurunan Kuasa Pelesenan Perikanan Laut dalam Sarawak di Kuching pada Selasa. Turut hadir ialah Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi serta Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Terdahulu, Datuk Ahmad Awang Tengah memberitahu penurunan kuasa ini merupakan satu lagi pencapaian dalam menjaga kepentingan Sarawak bagi membangunkan sektor perikanan yang berpotensi meningkatkan pengeluaran ikan dan menjamin bekalan makanan. Sehubungan itu, beliau berharap pendekatan ini di bawah intervensi ini dapat memanfaatkan kedua-dua pihak Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak khususnya dari segi pengurusan sumber perikanan, keselamatan perairan dan hubungan antarabangsa. Berita seterusnya. Jabatan dan agensi kerajaan perlu menggunakan pendekatan baharu dalam memberikan perkhidmatan kepada rakyat seiring dengan perubahan teknologi digital dan corak pembangunan negeri yang semakin pesat. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, inovasi dan kreativiti adalah perlu untuk menghasilkan produk baru atau perkhidmatan yang lebih baik, cekap dan efektif kepada rakyat. Cetusan idea baru bukan sahaja dapat menghasilkan teknologi baru, bahkan memperbaiki kualiti sesuatu benda atau menyelesaikan masalah. Malahan dapat mengubah ketamadunan manusia sama ada melalui penciptaan nilai ataupun value creation serta penambahan nilai value added. Beliau berkata demikian dalam Majlis Penutupan Mini Convention Innovative and Creative Circle ICC melalui teks yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Snoadan Lawan di Kuching pada Isnin. Sementara itu, beliau berkata amalan budaya kerja dengan cepat harus disemai untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Pada masa yang sama, kita juga perlu terus mengamalkan budaya kerja dengan cepat, tepat dan berintegriti. Saya tambah sedikit lagi, dan saling menghormati di antara satu sama lain. That's very important. Okay? Dalam melaksanakan tanggungjawab dengan penuh keikhlasan dalam usaha untuk memberikan perkhidmatan awam yang terbaik kepada rakyat.
Untuk rekod, sebanyak 8 kumpulan dan 5 agensi telah menyertai mini convention kumpulan inovatif dan kreatif KIK pada tahun ini, termasuk kementerian kecuali Sarawak Craft Council. Turut hadir pada majlis berkenaan ialah Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Hee Chang Kee serta tetamu jemputan lain. Beralih ke paparan berikutnya. Pertandingan Bintang P. Ramlee Peringkat Negeri Sarawak 2022 bakal kembali menemui peminatnya pada 27 Ogos ini selepas 2 tahun terjejas berikutan penularan wabak COVID-19. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, objektif penganjuran Bintang P. Ramlee adalah bertujuan untuk mempopularkan semula lagu-lagu nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee selain menghidupkan karya seniman agung negara agar ia tidak hilang di telan zaman. Berikutan sambutan yang begitu mengalahkan, pertandingan ini telah diperluaskan ke peringkat kebangsaan sekaligus dan akan menjadi platform untuk golongan-golongan muda untuk menunjukkan bakat-bakat mereka masing-masing agar dapat melahirkan belia ke arah aktiviti sehat dan juga berfaedah. Kalau kita lihat cerita P. Ramlee dan selain daripada itu nyanyiannya banyak dan akan dapat kita peroleh teguran dan juga cara berkenaan dengan kehidupan, banyak yang dapat kita perolehi dan pelajari daripada lakonan ataupun daripada nyanyian. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kuching pada Isnin. Bertemakan Malam Seribu Bintang, pertandingan yang bakal diserikan dengan pengacara Azrul Zaidi selain penyanyi jemputan Bob Yusuf dan Farhan, boleh juga ditonton menerusi Facebook RTM Sarawak dan siaran Sarawak FM. Seramai 12 peserta akan bertanding terdiri daripada 6 peserta lelaki iaitu Saiful Irwan Sarkawi dari Kuching, Mahathir Zalaini dari Kuching, Fidarus Udin Samarahan, Jeffrey Ismail Bintulu, Muhammad Firdaus Abu Bakar Sibu dan Sulaiman Samsudin Sri Aman. Manakala 6 peserta kategori wanita lagu era P. Ramlee ialah Siti Nurjannah Rosli Kuching, Asparina Abdul Sani Kuching, Nurainina Safia Ahmad Zaidi Kuching, Nur Hamimah Bohan Samarahan, Siti Azliani Jasni Sibu dan Syaharah Taha Bintulu. Johan pertandingan bagi kedua-dua kategori ini masing-masing akan menerima wang tunai berjumlah RM7,000, naib Johan RM5,000, tempat ketiga RM3,000 dan hadiah sagu hati berjumlah RM2,000 beserta piala, sijil penyertaan dan hadiah iringan. Orang ramai dialu-alukan untuk hadir menyaksikan pertandingan bermula pada pukul 7 malam di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching dan masuk adalah percuma. Di Kuching pula, projek pembinaan padi tebatan banjir yang diselia oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU dijangka siap pada awal Disember 2022. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, projek pembinaan berjumlah RM6.6 juta tersebut bermula pada 11 Januari 2018 dan sepatutnya siap pada 12 Januari 2019. Namun akibat daripada masalah hidapi oleh kontraktor pertama, maka mereka tidak dapat menyiapkan projek ini seperti yang telah pun dijadualkan. Maka pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara telah pun mengambil keputusan untuk menamatkan perkhidmatan kontraktor pertama ini pada September 2021. So now we have appointed a new contractor with additional funding of 2.9 meter. Jadi dana tambahan yang telah pun disediakan untuk menyiapkan projek ini oleh kontraktor kedua ialah sebanyak RM2.9 juta. Dan kita telah membuat penetapan supaya projek ini dapat siap dalam tempoh 4 bulan. So we like this project to be completed by this rescue contractor in 4 months. Starting from 1st of August 2022, we hope that by early September it will be completed.
Kalau kita tengok yang kerja-kerja asas seperti penerapan akan bermula, I think that's already started, and saya dimaklumkan oleh konsultan tadi bahawa kerja penerapannya akan bermula sebenarnya pada dalam 2-3 hari ini untuk menurap jalan di depan poliklinik dalam masjid ini dalam tempoh seminggu ini supaya pengguna-pengguna jalan raya kereta boleh lalu di kawasan ini seperti biasa. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan tapak projek di situ pada Selasa. Tambah Datuk Abdul Rahman lagi, penerapan tersebut seterusnya dilakukan secara berperingkat di Jalan Gartak, Jalan Market, Lebuh Java, Kolam Takungan dan pintu air panjang keseluruhan parit tempatan banjir sepanjang 515 meter. Jelasnya, projek ini penting untuk mengatasi masalah banjir terutamanya di Padang Merdeka serta memberi keselesaan kepada pengguna jalan raya tersebut. Di Seratok, Majlis Sambutan Hari Guru peringkat daerah berkenaan pada tahun ini menyaksikan seramai 1,717 orang penyair dalam program perkemahan dendangan syair 60 jam tanpa henti telah mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelaka Muhammad Duri berkata, program perkemahan dendangan syair 60 jam tanpa henti ini dapat menyatukan warga pendidik bersama komuniti di Saratok sebagai satu keluarga Malaysia selain dapat memupuk semangat patriotisme sempena bulan kemerdekaan. Jelas beliau, modal insan yang dibangunkan tidak seharusnya dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran semata-mata, namun diperkukuhkan dengan akhlak dan nilai murni. Bagi saya, aspek akhlak, budi pekerti, integriti, amanah dan nilai-nilai murni adalah komponen yang sangat penting dalam membina negara bangsa agar mencapai kemajuan ekonomi yang lestari. Tanpa kita sedari, sifat jujur, amanah dan integriti ini sebenarnya merupakan nilai intrinsik yang menjadi tunjang serta pasak kemajuan ekonomi. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian majlis tersebut di Sibu pada Isnin. Dalam perkara itu, beliau turut menyeru kepada masyarakat untuk sentiasa meneladani iltizam dan dedikasi guru-guru dalam membina anak bangsa yang gemilang untuk mewarisi kepimpinan negara. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.